Hai, Assalamualaikum tuan-tuan. Apa khabar? Jumpa saya lagi tuan-tuan. Okey, pada kali ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan antara perkara yang penting juga dalam kita menggunakan platform TikTok ni, supaya kita nak elakkan supaya kita kena shadow ban, kena apa-apa ban lah dalam TikTok ni. Sebab bila kita kena je benda-benda yang macam tu, dia akan beri impact lah, terutamanya dari segi kita punya views dan engagement. Okey, kali ini saya senaraikan lebih kurang 11, sebenarnya ada banyak tapi 11 yang utama lah yang kita tak boleh buat sama sekali dalam kita menyediakan konten-konten dan buat sharing di platform TikTok ni. Okey, tuan-tuan dah ready nak ni? Kalau ada pen dengan kertas, saya syorkan tuan-tuan ambil sikit nota sebab benda ni penting. Once kita dah terbuat je kena ban, jangan salahkan saya tak beritahu tuan-tuan. Okey, kita start. Okey, nombor satu. Tuan-tuan jangan buat macam yang tuan-tuan selalu buat kat mana yang ada akaun IG tu. Follow betul terus unfollow. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Itu memang sangat-sangat tak boleh dalam TikTok. Follow terus unfollow memang tak boleh. Awal-awal lagi dia dah mention sebab dia nak galakkan kita untuk bersosial di media TikTok ni. So kalau kita follow terus unfollow, dia akan detect kita sebagai spammer lah. Alright. Itu yang nombor satu. Okey, pantang larang kedua adalah kita mesti tengok video sampai habis baru kita like. Okey, ini apa maksud dia? Kebanyakan kita dulu pernah buat apa, spam like kan. Kita tak tengok pun video dia, kita just like. Itu tak memberi maksud langsung kepada kita punya account. Dia tak memberi impact yang positif dan dia akan detect kita sebagai spammer jugalah. Jangan like tanpa tengok video sampai habis. Okey, pantang larang yang ketiga, tuan-tuan dan puan, sekiranya kita dah buat sesuatu konten dan kita dah post, tiba-tiba kita tengok ada benda yang macam tak kena ataupun kita tersalah cakap ke, kita rasa macam tak boleh, tuan-tuan jangan delete. Okey, jangan delete posting tu, jangan delete konten tu, just buat private saja. Jadi orang lain pun dah tak boleh tengok. Dia biar dia kekal dalam kita punya page tu lah. Okey? Jangan never delete kita punya posting yang dah kita buat. Kalau ada benda-benda yang kita rasa tak sesuai ataupun kita macam kita tak nak bagi orang tengok, just buat private sahaja. So orang lain tak boleh tengok. Okey, faham tuan-tuan dan puan? Ini penting. Okey, pantang larang yang keempat adalah dalam platform TikTok ni, dia tak benarkan untuk kanak-kanak join. Kanak-kanak bawah umur ni join. Sama ada sebagai apa-apa ke, kita tak boleh masukkan dia sebagai konten kita lah. So, jangan live sama anak-anak. Hai, ini anak saya. Apa-apa, tak boleh. Kita dilarang pasal dia ada benda tu termaktub dalam dia punya customer guideline lah. Alright. So, itu adalah yang keempat. Yang kelima, jangan kerap buat hard sell. Kita mesti banyak buat soft sell ataupun kita tak menjual langsung dalam kita punya konten tu. Sebab apa? Tuan-tuan kena faham, TikTok ni bukanlah platform yang khas untuk hard sell. Dia lebih pada kita untuk bina personal branding dan followers. Dan bila mereka berminat, dia akan klik kita punya profile. Di bawah profile tu barulah ada kat bahagian bio tu, kita boleh masuk kat situ kita punya segala website dan iklan kat situ lah. So tuan-tuan kena ingat, pertama sekali yang kita buat bukanlah menjual, kita kena naikkan kita punya followers dan likers kita dulu. Bila dia orang minat follow kita, dia tengok kita punya konten menarik, dia akan pergi dekat kita punya profile, dan dekat situlah kita akan buat meracuni fikiran dia tentang apa yang kita jual. Okey? Faham tuan-tuan? Jangan buat hard sell. Okey, poin yang nombor 6 adalah dalam kita menyediakan konten-konten dalam platform TikTok ni, kita jangan terlampau excited tuan-tuan. Macam saya dulu lah, dalam masa 1 jam sampai 3 ke 4 video. Tak boleh, tak disyorkan. Saya cadangkan tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada kelapangan masa dalam satu hari, tuan-tuan buat 3 video lah. Dan ketiga-tiga video ni, walaupun tuan-tuan dah siapkan awal ataupun dah rakam awal, jangan post dalam satu masa. Kita bahagi kepada 3 masa, pagi, tengah hari, malam. So kita ada gap time yang ada kat situ. Tak boleh terlampau kerap buat posting konten dalam tu dalam masa 1 jam. Itu pun tak apa digalakkan Okey. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Seterusnya adalah poin nombor 7.
apabila kita buat sesuatu konten, bukan semua orang akan suka konten kita. Mungkin ada juga haters, biasalah kan. Mesti ada yang akan komen negatif ke, ada yang ban kita ke, ada yang pancung kita terus. Never mind tuan-tuan puan, kita dah biasa dengan platform media sosial ni. Kita dah tahu bukan semua orang sukakan kita, dan kita fokus pada orang yang suka je lah. Seorang tak suka, ada 9 lagi yang suka pada kita, betul? Okey, tuan-tuan puan, jangan sesekali delete komen dia. Biarkan je. Paling-paling pun tuan-tuan like, type OK ke, thank you je. Itu saja. Jangan delete dia orang, komen dia orang. Sebab itu akan menurunkan kita punya dari segi rating, dari segi engagement lah. Maksudnya kita tutup akaun orang. Tak boleh macam tu Kita just ignore saja pun itu adalah yang best lah. Itu kena faham Emosi kena jaga tuan-tuan. Okey, point nombor 8. Okey, ini pun antara benda yang lebih kurang macam tadi. Kita tak boleh spam like di akaun orang tanpa kita tengok video. Faham tak maksud kat sini? Kita nak follow dia, tapi kita terus follow. Kita mesti tengok 1 ke 2 konten video dia, and then baru kita like dan follow dia. Right? Ini nak menunjukkan yang kita betul-betul nak bersosial lah, bukan sekadar untuk menaikkan followers untuk tujuan bisnes saja. Sebab TikTok memang dia design no hard sell. Dia lebih pada soft sell dan create konten yang menarik supaya kita naik personal branding kita. Okey, point nombor 9 adalah ini berkenaan dengan customer guideline. Okey, customer guideline ni dia ada di bahagian setting. Tuan-tuan tengok ada pilihan customer guideline. Dia agak panjang lah. Tuan-tuan kena baca supaya tuan-tuan tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Kita nak fokus pada apa yang tak boleh lah. Antara benda-benda yang dalam customer guideline ni saya dah keluarkan kat sini. Tapi ada banyak lagi benda yang tak boleh kita buat dalam platform ni. So tuan-tuan mesti baca, fahamkan sikit, ambil lah masa sehari baca sikit, lama-lama tuan faham. Dan sekiranya betul-betul faham, tuan-tuan akan mudah detect lah apa yang sepatutnya ada dalam konten tuan-tuan, apa yang tuan-tuan boleh buat dan tak boleh buat. Okey, itu nombor 9. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang ke-10, dalam kita menyediakan konten-konten di platform TikTok ni, tuan-tuan tak dibenarkan untuk masukkan lambang media sosial lain. Maksud saya kat sini, contohnya kita buat video tu, lepas tu kita letak lambang Facebook ke, ataupun kita letak lambang Instagram ke, ataupun lama-lama jenama brand kita pun tak digalakkan sangat. Sebab dia akan detect dan algoritma dia akan kurangkan kita punya views, mungkin tenggelam terus. So jangan ada apa-apa unsur-unsur gambar ataupun lambang media sosial yang lain lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dan kita dah sampai ke poin yang 11, iaitu jangan ada gambar QR code dalam kita punya video. Kadang-kadang ada yang nak ambil peluang untuk mempromosi ke apa kan, guna cara soft sell macam yang saya cakap sebelum ni. Jangan ada QR code dalam kita punya konten video tu. Okey tuan-tuan, kita dah sampai ke penghujung berkenaan dengan pantang larang yang terdapat dalam TikTok ni. Saya doakan tuan-tuan boleh follow semua ni, belajar sikit-sikit. InsyaAllah kita akan capai apa yang kita nak. Assalamualaikum.